Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita pada hari ini ialah Al-Fi'lul Mudhari. Al-Fi'lul Mudhari, Arabic Present Tense, kata kerja yang sedang berlaku. Kita lihat kaedah untuk Al-Fi'lul Mudhari, kaedah untuk kata kerja yang sedang berlaku. Di dalam bahasa Arab, apabila kita menggunakan kata ganti nama yang tertentu, maka kata kerja pun akan berubah mengikut kata ganti nama tersebut. Kita ada 14 kata ganti nama dalam bahasa Arab, iaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Baik, kita lihat yang pertama, huwa. Huwa, dia lelaki seorang. Jadi kita tambahkan huruf ya di hadapan kata kerja. Bunyinya yaktub. Yaktub bermaksud dia sedang menulis. Okey, kita terus kepada huma, dia berdua lelaki. Kita tambahkan ya di hadapan, alif nun di hujung. So bunyinya yaktuban. Dia berdua sedang menulis. Seterusnya hum, mereka semua untuk lelaki. Kita tambahkan ya di hadapan, waw nun di hujung. Bunyinya yaktubun. Yaktubun. Okey, mereka semua sedang menulis. Baik, perkataan asal bagi ketiga-tiga perkataan ini ialah kataba. Kataba, perkataan root lah, perkataan asal. So, perkataan yang ditambahkan ialah ya, ya, alif nun, ya, waw nun. Baik. Okey, seterusnya kita lihat kepada kata ganti nama hiya. Untuk dia seorang perempuan, kita tambahkan ta di hadapan. Jadi bunyinya taktub. Taktub. Ta di hadapan ya. Taktub. Okey, seterusnya huma, untuk dia berdua perempuan. Kita tambah ta di hadapan, alif nun di hujung. Bunyinya taktuban. Taktuban. Dia berdua perempuan sedang menulis. Okey, ini huma untuk perempuan, ini huma untuk lelaki. Bezanya apabila digunakan di dalam fi'il mudhari', okey, huma untuk lelaki ya di hadapan ya. Huma untuk perempuan ta di hadapan. Okey, kat hujungnya sama, alif nun, alif nun. Seterusnya untuk hunna, mereka semua perempuan. Tambahkan ya di hadapan. Na, nun berbaris atas di belakang. Bunyinya yaktubna. Yaktubna. Okey, sebelum kita tambahkan huruf na ni, okey, nun berbaris atas ni, huruf yang terakhir, huruf asal iaitu ba, mesti berbaris mati. Okey, yaktubna. Seterusnya anta, awak lelaki seorang, kita tambahkan ta di hadapan. Taktub. Taktub. Okey, awak lelaki sedang menulis. Okey, taktub. Seterusnya antuma, awak berdua untuk lelaki. Kita tambahkan ta di hadapan, alif nun di hujung. Bunyinya taktuban. Taktuban. Ta di hadapan, alif nun di hujung. Okey, so memberi maksud awak berdua lelaki sedang menulis. Antum, awak semua lelaki. Tambah ta di hadapan, waw nun di belakang. Okey, bunyinya taktubun. Taktubun. Okey, awak semua sedang menulis. Anti, awak perempuan seorang ya. Tambahkan ta di hadapan dan ia nun di hujung. Bunyinya taktubin. Taktubin. Awak
seorang lelaki, awak seorang perempuan sedang menulis. Antuma, awak berdua. Awak berdua perempuan. Tambah ta di hadapan, alif nun di hujung. Bunyinya taktuban. Taktuban, awak berdua perempuan sedang menulis. Okey, dia sama dengan antuma, lelaki ya. Ta di hadapan, alif nun di hujung. Baik, antunna, awak semua perempuan, tambah ta di hadapan, nun berbaris atas di hujung. Okey, tapi sebelum awak tambahkan na di hujung ni, okey, pastikan huruf terakhir, huruf asal, perkataan asal tu, huruf akhir perkataan asal tu berbaris mati. Okey, dia seperti keadaan yang inilah perkataan hunna ni. Okay, yaktu benar untuk hunna, antunna taktu benar. Baik. Okey, ana tambah alif di hadapan. Bunyinya aktub, saya sedang menulis. Dan nahnu, kami, okay, untuk lelaki dan perempuan. Tambah na di hadapan, bunyinya naktub. Kami sedang menulis. Penggunaan kata ganti nama berserta dengan kata kerja fi'il mudhari'. Okey, apabila kita menggunakan kata ganti nama huwa, maka kita menggunakan penambahan huruf ya di hadapan fi'il mudhari'. Bunyinya ialah huwa yaktub. Dia sedang menulis. Dia, seorang lelaki ni ya, sedang menulis. Kemudian kita terus kepada huma, yaktuban. Huma, dia berdua lelaki, maka pada kata kerja kita perlu tambahkan huruf ya di hadapan dan alif nun di hujung ya. So bunyinya huma yaktuban, dia berdua sedang menulis. Dia berdua ni lah. Okay. Lelaki. Seterusnya hum. Hum, mereka semua lelaki sedang menulis. Okay. So apabila kita gunakan kata ganti nama hum, maka huruf di hadapan yang perlu ditambahkan kepada fi'il mudhari' ialah huruf ya dan huruf waw nun ya. Mereka semua sedang menulis. Sedang menulis. Ni mereka semualah lebih daripada 2 orang. 3 ke atas ya. Okey. Hiya taktub. Hiya taktub. Dia, seorang perempuan, sedang menulis. Okey, so kita tambahkan huruf ta di hadapan fi'il mudhari' lah. Okey, dia sedang menulis. Dia berdua perempuan sedang menulis. Dia berdua, ya, iaitu huma. Maka kita tambahkan ta di hadapan, alif nun di hujung. Huma taktuban, dia berdua perempuan sedang menulis. Hunna yaktubna, mereka semua perempuan yang lebih daripada 2, ya. 3 ke atas, kita gunakan hunna. Mereka semua perempuan. Yaktubna, sedang menulis, kita tambahkan ya di hadapan. Okey, dan nun berbaris atas di hujung. Sebelum nun berbaris atas ni, huruf ba ni ataupun huruf terakhir perkataan asal perlu dimatikan baris dia ya. Yaktubna. Okey, anta taktub. Kamu ataupun awak, seorang lelaki sedang menulis, kita tambahkan ta di hadapan fi'il mudhari' lah. Awak sedang menulis. Awak seorang lelaki ya. Antuma taktuban. Awak atau kamu berdua sedang menulis ya. Kamu berdua lelaki ni. Okay. So kita tambahkan ta di hadapan, alif nun di hujung. Bunyinya taktuban. Kamu ataupun awak berdua sedang menulis. Antum taktubun, kamu semua atau awak semua sedang menulis ya, untuk lelaki ni. Okey. Lebih daripada 2 kita gunakan antum. Kalau 2 kita gunakan antuma. So pada kata
kerja, kita tambahkan ta di hadapan, waw nun di hujung. Okey, taktubun, kamu semua atau awak semua lelaki sedang menulis. Anti taktubin, awak atau kamu seorang perempuan sedang menulis, kita tambahkan ta di hadapan fi'il mudhari' ni dan ya nun di hujung, bunyinya taktubin. Okey, anti taktubin. Okey, antuma taktuban, kamu berdua perempuan sedang menulis, kita tambahkan ta di hadapan fi'il mudhari' dan alif nun di hujung, bunyinya taktuban. Kamu berdua ataupun awak berdua perempuan sedang menulis. Antuma. Baik. Antunna, kamu semua perempuan lebih daripada dua. Kalau dua kita guna antuma, lebih daripada dua kita guna antunna. Antunna taktubna, tambahkan ta di hadapan, nun berbaris atas di hujung dan sebelum itu kita perlu bariskan mati ya pada huruf terakhir pada perkataan asal itu. Taktubna. Kamu semua perempuan sedang menulis. Ana aktub, saya sedang menulis. Untuk lelaki boleh, perempuan boleh. Single lah. Ana aktub. Kita tambahkan alif di hadapan fi'il mudhari'. Ana aktub, saya sedang menulis. Dan yang terakhir ialah nahnu naktub. Kami, lelaki boleh, perempuan boleh ya. Yang penting dia jamak. Dia lebih daripada dua lah. Okey. Dia lebih daripada satu. Okey, nahnu ni kena lebih daripada satu. Kalau satu kita guna ana. Lebih daripada satu, dua dan ke atas kita guna nahnu. Untuk kami, baik lelaki ataupun perempuan. Jadi kita tambahkan na di hadapan fi'il mudhari', bunyinya naktub. Nahnu naktub, kami ataupun kita sedang menulis. Penggunaan fi'il mudhari' dalam ayat lain menggunakan kata kerja aqra'. Aqra' ni berasal daripada perkataan qara'a, iaitu baca. Okey. Jadi kalau kita menggunakan qara'a, baca, di dalam ayat yang mengandungi kata ganti nama saya, ana, jadi kita perlu tambahkan alif di hadapan fi'il mudhari'. So bunyinya ana aqra' al-kitab. Saya membaca buku. Okey, aqra'. Saya membaca. Kemudian apabila kita gunakan kata ganti nama nahnu, kami, maka kata kerja kita tukarkan alif ini kepada huruf nun. Bunyinya naqra'. Nahnu naqra' al-kitab. Kami membaca buku. Seterusnya, bila kita gunakan kata ganti nama anta, awak, lelaki, kita tambahkan ta di hadapannya. Daripada naqra', daripada aqra', kita jadikan dia taqra'. Tambahkan ta di hadapannya. Jadi, anta taqra' al-kitab, awak, lelaki, sedang membaca buku. Kata ganti nama anti, awak perempuan pula ya. Okey, kalau awak perempuan, kata kerjanya kita perlu tambahkan ta di hadapan dan ya nun di hujung. Okey, bunyinya taqra'in. Anti taqra'in al-kitab, awak perempuan sedang membaca buku. Okey. Seterusnya, kata ganti nama huwa. Okey. Kata ganti nama huwa biasanya dalam penggunaan ayat kita gunakan nama orang. Contoh Muhammad. Kerana dalam Muhammad ini ada kata ganti nama dia untuk lelaki iaitu huwa. Okey, jadi kata kerjanya kita akan mulakan dengan penambahan huruf ya di hadapan. Jadi ayatnya huwa ataupun Muhammad yaqra'al kitab. Muhammad membaca buku. Okey, dan terakhir ialah ya. Ini untuk perempuan ya, dia untuk perempuan. Biasa kita gunakan nama orang. Contohnya Salwa. Okey, kerana dalam Salwa ini ada kata ganti nama dia untuk perempuan iaitu hiya. Okey. So, apabila kita gunakan hiya, maka kata kerjanya kita perlu mulakan dengan penambahan huruf ta, taqra'.
Jadi ayatnya berbunyi, Hiya ataupun Salwa taqra' al-kitab. Salwa membaca ataupun sedang membaca buku. Terus kepada latihan yang pertama, Sarrif al-af'al al-atiyah. Okey, kita tasrifkan fi'il-fi'il berikut. Okey, enam fi'il ini adalah kata asal, fi'il madhi. Darasa bermaksud belajar, jalasa duduk, kataba menulis, amila melakukan, hadara hadir datang, zahaba iaitu pergi. Okey, sekarang kita nak tasrifkan dia kepada fi'il mudhari'. Okey, kita mulakan dengan darasa. Darasa fi'il mudhari' untuk huwa ialah yadrus. 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 Okey, dan kalau huma yadrusan. Okey, kalau hum yadrusun. Okey, hiya tadrus. Huma tadrusan, hunna yadrusna. Anta tadrus, antuma tadrusan, antum tadrusun. Anti tadrusin, antuma tadrusan, antunna tadrusna. Ana adrus, nahnu nadrus. Okey, Ustazah hanya tasrifkan perkataan darasa sahaja. Perkataan lain kita cuba buat sama-sama lah. Okey, jalasa saya berikan perkataan untuk huwa sahaja ya. Kemudian awak tasrifkan untuk baki kata ganti nama yang lain tu lah. Okey, jalasa kata fi'il mudhari' untuk huwanya ialah yajlis. Yajlis. Okey, yajlis. Dan awak sambunglah kepada untuk kata ganti nama yang lain ya. Kataba huwa yaktub. Yaktub. Okey. Amila huwa ya'mal. Ya'mal. Okey. Hadara huwa yahdur. Yahdur. Zahaba huwa yadhhab. Yadhhab. Okey. Untuk tasrifkan kata kerja tersebut, untuk baris perkataan asal tu kita tak perlu usik. Yang kita perlu ubah ialah huruf tambahan. Huruf tambahan. Okey, kita cuba buat yang ini ya. Okey, seterusnya latihan kedua. Sahih al-akhta', betulkan kesilapan pada penggunaan kata kerja. Okey, kalau kita nak betulkan kesilapan pada penggunaan kata kerja, kita perlu perhatikan kata ganti nama. Kata ganti nama. Contoh, pada latihan pertama ni, Muhammad nadrus. Muhammad. Okey, Muhammad. Muhammad, dalam Muhammad ini ada kata ganti nama huwa. Okey, jadi kalau huwa, penambahan huruf apa pada kata kerja? Penambahan huruf ya. Okey, bukan na. Na ni untuk nahnu. Jadi sepatutnya ialah huwa yadrus. Huwa yadrus. Okey, yadrus ya. Bukan nadrus lah. Baik, okey. So latihan seterusnya cuba buat. Okey, dan boleh tuliskan pada komen ya jawapan yang untuk nombor 2, 3, 4 dan 5 ni. Okey, kita akan bincang sama-sama lah. Okey, latihan terakhir ialah ikhtar al-ijabat as-sahihah. Pilih jawapan yang betul. Okey, untuk setiap soalan ini kita ada 3 pilihan jawapan. Okey, saya terangkan untuk yang pertama ni. Ada anta. Okey, tengok kata ganti nama ni. Anta, awak lelaki. So, kata kerja mesti bermula dengan huruf ta lah. Okey. Hal anta ta. Ta, mana ta? Okey, ta di sini. Okay, tadrus. Okey, so jawapannya adalah jim. Okey. Hal anta tadrus ya Ali. Adakah awak
belajar wahai Ali. Okey, so latihan 2, 3, 4 dan 5 boleh tulis di komen lah. Okey, cuma satu yang saya nak betulkan di sini ialah latihan nombor 2 ni dia ada 2 jawapan yang sama. Okey, nahnu, nunaqish, tunaqishin, munaqish. Ada 2 jawapan yang sama. Jadi untuk yang pertama ni tambahkan 1 titik lagi, jadikan dia tunaqish. Tunaqish. Okey, so kita ada jawapan berbeza lah. Okey, baik. Okey, dan seterusnya boleh tulis jawapan di komen, nanti kita akan bincang. Syukran.